اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wayassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah kegagapan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar difahami tutur bicara kami, ya Allah. Allahumma fakkihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pengetahuan dan pemahaman Al-Quran. Allahumma alhimna marashida umurina, ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kebaikan pada urusan kami. Wa a'idna min syururi anfusina, dan peliharalah kami daripada kejahatan diri dan nafsu kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik lagi suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan Safia Safian, Saadiah Hasan bin Ahmad, Kamizah, Wan Muhammad Suid, Muhammad Nur, serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan Facebook. Begitu juga di TikTok. Ahlan Simple 88, Khairi Faham, Siti Razia binti Yaakob. Terima kasih banyak-banyak Bang Syah yang beri gift. Ahlan Jamauddin Haji Muhammad, Ruslina Johari, Red Roses, Fiza, Hasnizah, serta Roti Sandwich, dan juga Rafiq. Ahlan kepada semua. Kita berjumpa dalam pertemuan Hayati Quran, di mana kita telah tiba pada siri yang ke-694. Lalu setiap hari kita akan membaca satu ayat mengikut susunan, mengikut turutan. Dan pada hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-6, penghujung daripada muka surat 187, surah yang ke-9 At-Taubah. Mohon sahabat-sahabat untuk bantu catatkan di ruangan komen, memudahkan nanti kepada yang join kemudian. Lalu kita akan membaca, menghayati, tadabbur bersama-sama surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 187, ayat yang ke-6. Saya minta maaf semalam tidak dapat untuk buat live sebab perlu untuk mencabut gigi, 2 gigi. Lalu keadaan masih lagi tak berapa selesa, masih lagi ngilu, maka tak dapat untuk kita buat hayati Quran semalam. Namun mudah-mudahan Allah istiqamahkan saya untuk dapat berterusan melakukan hayati Quran setiap pagi, insya-Allah jam 8.30 pagi. Jom kita lihat ayat yang ke-6 surah yang ke-9 At-Taubah. Kita baca dulu, kita tadarus dulu ayat ini, kerana setiap satu huruf adalah 10 hasanah, 10 ganjaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Lalu kita dah tadarus dan kemudian kita nak ulang kaji hukum tajwid. Kalaulah perasan pada permulaan ayat yang ke-6, maka adanya perkataan nun mati. Wa in ahadum. Maka timbul soalan, kenapa nun mati ini tidak mempunyai dengung? Tidak mempunyai gunnah sebagaimana nun mati yang lain. Maka di dalam bacaan nun mati, huruf nun mati dan sama seperti nun mati adalah tanwin. Maka nun mati ataupun tanwin, hukum dia adalah bergantung dengan huruf yang datang selepasnya. Apakah huruf yang datang selepasnya? Kalaulah huruf yang datang selepasnya adalah huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong, daripada halak, yang keluar daripada halak, maka nun mati ataupun tanwin tersebut tidak akan didengungkan dengan kadar 2 harakat, tak didengungkan. Kalaulah nun mati tersebut selepasnya datang huruf daripada halkum, datang huruf daripada kerongkong, datang huruf daripada halkum, datang huruf daripada kerongkong. Maka sebagai contoh perkataan hamzah, wa in maka kita tahu hamzah adalah huruf daripada kerongkong, huruf daripada halak, daripada kerongkong ada 6. Hamzah ha, ain ha dan ghin kha. Maka apabila nun mati, begitu juga hukum yang sama tanwin. Datang selepasnya huruf yang keluar daripada halak, daripada kerongkong, maka nun mati tersebut tidak boleh dibaca dengan gunnah bagi kadar 2 harakat. Tak boleh. Maka sebab itu bila kita baca tadi, wa in dibaca dengan jelas. Lalu kalaulah dibaca dengan jelas, maka nun mati tersebut, huruf nun tersebut, lidah perlu diletakkan pada makhrajnya. Kalau ikhfa dijauhkan. Tapi kalaulah dibaca, maka yang perlu dijaga adalah nun mesti berada pada makhraj dia. Wa in ahadum minal Maka hari ini kita ulang kaji berkenaan tentang izhar. Jom kita lihat terjemahan. Lalu kita dah tadarus, dah baca, dah ulang kaji satu hukum tajwid berkenaan tentang ayat ini. Maka apakah terjemahan ayat yang ke-6 daripada surah yang ke-9? Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin. Wa in, dan jika. Wa dan in bermaksud jika. Wa in, dan jika. Ahadum minal musyrikin, sesiapa pun, seseorang daripada kalangan orang-orang musyrikin, daripada mereka yang tak beriman. Apa yang berlaku? Apa yang orang tidak beriman ingin daripada kita? Maka firman Allah, istajara, mereka meminta perlindungan. Ka, daripada kamu. Kan ayat-ayat sebelum ini menceritakan tentang habis je tempoh, maka ketika itu orang-orang musyrikin perlu untuk bersedia di atas kesalahan yang mereka lakukan, pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka perlu bersedia untuk diserang oleh umat Islam, terutamanya kumpulan yang ada pada ayat yang ke-5, di mana mereka mengkhianati perjanjian. Mereka khianat perjanjian damai dengan Nabi. Mereka ambil kesempatan daripada Nabi SAW. Mereka langgar perjanjian dengan Nabi. Maka bila habis je tempoh, habis je bulan-bulan haram, dan untuk kategori yang lain habis je 4 bulan, maka ketika itu mereka ini boleh untuk diperangi. Boleh untuk diperangi kerana pengkhianatan yang mereka buat, kerana mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW.
orang yang tak langgar perjanjian dengan Nabi, maka Nabi SAW boleh mengekalkan perjanjian tersebut sampailah habis tempoh. Tapi walaupun mereka ini telah melanggar perjanjian, mereka ini telah diisytiharkan perang, tetapi kalaulah mereka datang meminta perlindungan, istajaraka, mereka kata tolong beri kepadaku perlindungan, maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ajirhu, maka berikanlah kamu kepadanya perlindungan. Beri perlindungan. Kalaulah mereka minta perlindungan, beri kepada mereka perlindungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Hatta yasma'a, supaya sehingga yasma'a, orang musyrikin tersebut boleh mendengar kalam Allah, kalam Allah, ayat-ayat Allah, wahyu Allah. Lalu kalaulah mereka minta perlindungan, beri perlindungan, supaya ketika itu mereka boleh mendengar kalam Allah, mengambil ilmu daripada kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah diberikan keamanan, mereka telah mendengar kalam Allah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah selepas itu mereka tetap tak mahu beriman, summa, kemudian, ablighu, kembalikanlah orang tersebut makmanah, ke tempat yang selamat, ke tempat yang aman. Kalaulah lepas mereka dah belajar daripada Al-Quran, daripada wahyu, daripada kalam Allah, tak mengapa, tak perlu paksa. Maka kalaulah mereka tetap tak nak beriman, mereka tetap pilih untuk kekal dalam agama mereka, Allah berfirman, sampaikanlah mereka ke tempat yang selamat. Sampaikanlah mereka ke tempat yang selamat. Maka kenapa perlu diberi peluang berkali-kali? Walaupun sebelum ini dah diberi peluang, tetapi tetap diberi peluang apabila mereka minta jaminan keselamatan. Firman Allah, zalika, yang demikian itu, bi'annahum, kerana sesungguhnya mereka, qaumun, adalah kaum, la ya'lamun, yang tidak mempunyai ilmu, yang tidak mengetahui, yang tidak mempunyai pengetahuan. Maka ini terjemah. Jom kita lihat daripada sudut tafsiran pula. Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat yang ke-6 ini? Apa yang kita boleh belajar? Maka situasi, kalaulah kita gabungkan ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-5, kalaulah yang ada Al-Quran boleh tengok ayat yang ke-5. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih kepada yang bantu di ruangan komen. Ada yang lain tak jelas di TikTok, saya minta maaf. Kemudian ahlan-ahlan kepada yang berada di ruangan Facebook juga, ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih kepada, minta maaf. Okey, terima kasih kepada yang beri gift, Azaz, begitu juga Kak Safiyah di Facebook, Azaz di TikTok. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Okey. Lalu kalaulah kita gabungkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-5. Cuba kita tengok ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 menceritakan tentang golongan musyrikin yang mana mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi. Mereka langgar. Mereka mengkhianati perjanjian damai yang pernah ada di antara mereka dan Nabi SAW. Mereka membantu musuh-musuh Nabi SAW. Maka sebab itu pada ayat yang ke-5 bahasanya tegas. Sebab mereka ini umpama penjenayah perang yang mendatangkan begitu banyak kerosakan kepada Islam. Maka sebab itu ayat yang ke-5 ni tegas. Allah berfirman, nanti apabila dah habis sahaja bulan-bulan haram, dah habis sahaja bulan-bulan haram, kita telah terangkan 2 hari lepas, bulan-bulan haram mempunyai 2 makna. Maka apa ayat tersebut berkata? Faqtulul musyrikin, maka bunuh mereka di mana sahaja kamu jumpa mereka. Kenapa ayat itu tegas? Sebab mereka ini penjenayah perang. Mereka melanggar perjanjian sehingga membawa kepada peperangan, membawa kepada kerosakan, membawa kepada pelbagai keburukan. Maka sebab itu Al-Quran sebut pada ayat yang ke-5, bunuh, tangkap, tawan, kepung dan juga
sentiasa memerhatikan gerak-geri mereka. Itu adalah ayat yang kelima. Tapi bayangkan, walaupun mereka ini telah melakukan begitu banyak kerosakan, tapi pada ayat yang keenam, kalaulah mereka minta perlindungan, maka berikanlah perlindungan kepada mereka dengan harapan bila kita ajar kepada mereka kalam Allah, bila mereka kenal tentang keindahan Islam, mereka boleh beriman. Masya Allah. Sebab itu pengajaran yang pertama, kita boleh belajar, kita lihat perkataan wa in ahadum minal musyrikin, dan jika sesiapa pun daripada kalangan orang-orang musyrikin, sesiapa pun, walaupun orang yang pernah langgar perjanjian, tapi kalaulah mereka datang minta perlindungan, maka berilah perlindungan kepada mereka. Masya Allah. Maka daripada ayat ini, pengajaran yang pertama, kita boleh fahami bagaimana Allah mengajar kepada kita bahawa sebenarnya bukanlah Islam itu agama keganasan, tetapi pada sebahagian keadaan perlu dilakukan perkara tersebut kerana besarnya pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi masih tetap, kalaulah mereka minta perlindungan, walaupun setelah apa yang mereka lakukan, maka berilah perlindungan kepada mereka. Dan ini adalah bagaimana Islam mengajar kita. Islam sebenarnya inginkan hidayah, petunjuk, masuknya kepada agama Islam yang boleh dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu, walaupun pada ayat yang kelima mereka punya perintah adalah supaya bunuh, tangkap, tawan, tetapi kalaulah mereka datang dengan niat untuk meminta perlindungan, sesiapa pun, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepada mereka. Maka kata para ulama, daripada ayat yang pertama ini, kita nampak bagaimana Islam bukanlah ingin untuk menjatuhkan hukuman dengan begitu sahaja, tetapi Islam sebenarnya inginkan hidayah, petunjuk. Sebab itu orang yang inginkan hidayah dan petunjuk, Islam mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, walaupun mereka ada kesalahan yang mereka lakukan. Sebab itu kita lihat Nabi SAW, berapa banyak para sahabat yang cuba untuk membunuh Nabi. Berapa banyak. Sebelum mereka masuk Islam, mereka datang nak bunuh Nabi. Umair bin Wahab, Ikrimah bin Abi Jahal, Sumamah bin Uthal. Tiga ini hanyalah sebahagian daripada nama-nama sahabat yang sebelum Islam mereka sebenarnya nak membunuh Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW maafkan mereka. Dengan asbab itu, mereka masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat-sangat baik. Sahabat yang sangat-sangat baik. Maka sebab itu, pengajaran yang pertama adalah permulaan ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memberi perlindungan kepada sesiapa pun daripada orang yang tak beriman walaupun musuh. Supaya, kenapa? Pengajaran yang kedua, hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka boleh mendengar kalam Allah, supaya mereka boleh mendengar. Lalu pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah daripada yasma'a, bahawa manusia boleh terketuk pintu hatinya untuk berubah. Manusia boleh terbuka pintu hatinya untuk bertaubat. Manusia boleh berubah daripada musuh agama kepada orang yang dekat dengan Allah dan Rasul dan agama apabila mereka mendengar. Yasma'a. Dan apa yang mereka mendengar? Kalam Allah. Maka daripada sini kita belajar penting apabila kita bercakap, maka bercakaplah benda yang elok, bercakaplah dengan penuh hikmah, bercakaplah dengan perkataan yang elok. Sebab sebenarnya dengan mendengar benda yang betul sampai kepada hati, boleh menjadikan manusia yang tak beriman kepada beriman. Kalaulah kita gabungkan dengan ayat sebelum ni, yang merupakan musuh Nabi, yang layak untuk dijatuhkan hukuman kepada orang yang mana
pada waktu itu beriman dan menjadi sahabat Nabi SAW. Maka poin yang kedua adalah, pengajaran yang kedua, Al-Quran highlightkan perkataan yasma'. Tak apa, beri mereka perlindungan. Sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sebab mereka sedang mendengar. Maka daripada mendengar, boleh membawa kepada hidayah. Daripada mendengar, boleh membawa kepada petunjuk. Daripada mendengar, boleh membawa kepada perubahan. Cuma kadangkala cara penyampaian, cara berkomunikasi kita perlulah untuk sampai kepada hati. Cara penyampaian, perkataan, begitu juga niat, begitu juga cara penyampaian, itu semua adalah penting. Kadangkala perkataan yang sama keluar daripada 10 orang yang berbeza, tetapi kerana gaya percakapan jelas, maka kadangkala boleh menyebabkan asbah hidayah. Sebab itu Al-Quran highlightkan hatta yasma', sehinggalah mereka boleh mendengar kalam Allah. Walaupun kita mungkin kata mereka dah dengar banyak kali tapi tak nak beriman, jangan begitu. Berapa kali pun mereka datang, perdengarkanlah perkara-perkara yang baik, perdengarkanlah kalam Allah, maka supaya mereka beriman. Tetapi kalaulah mereka tetap tak nak beriman, kan kita dah berusaha, dah berdakwah, dah mengajak, dah macam-macam, tapi kalaulah mereka tak nak beriman, summa ablighu ma'manah, jangan pula dijatuhkan hukuman kepada mereka ketika itu juga. Jangan. Sebab dah diberi perlindungan, maka penuhi perjanjian perlindungan yang telah diberikan. Kalaulah mereka tetap tak nak beriman, sampaikan dahulu mereka ke tempat yang selamat. Sampaikan dahulu. Sebab kita telah berikan janji, tak boleh untuk memungkiri janji. Maka firman Allah, summa ablighu ma'manah, sampaikan dahulu ke tempat yang selamat, yang aman bagi mereka. Summa ablighu ma'manah, daripada sini pengajaran yang ketiga yang kita dapat, bahawa Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berpegang kepada janji. Sebab kita dah beri janji, fa'ajirhu, dah beri janji keamanan untuk dia. Namun apabila dia dah dengar Al-Quran, duduk lama dengan orang Islam, dia tetap tak nak beriman, dia tetap tak nak berubah, maka tak apa. Jangan kecewa, jangan putus asa. Pulangkan dahulu, kembalikan dia dahulu ke tempat yang selamat. Maklumkan kepadanya, di sini tempat yang selamat untuk kamu, kami tarik balik jaminan keselamatan yang kami beri sebelum ini. Itu adalah adab, akhlak yang Islam ajar. Tapi sebenarnya summa ablighu ma'manah menunjukkan kepada kita pengajaran yang ketiga, kalaulah setelah usaha, ikhtiar, dakwah yang diberikan, mereka tetap tak nak beriman, maka janganlah kecewa. Jangan kecewa. Kadang-kala banyak orang kecewa apabila dia dah berikhtiar, dah berusaha, dah segala-galanya, orang tersebut tak nak berubah. Yang penting kita telah melakukan usaha kita, telah menyampaikan apa jua yang kita mampu untuk sampaikan, untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengajaran yang ketiga. Dan pengajaran yang keempat daripada hujung ayat, sebenarnya mereka ini, mungkin kita kata, kenapa mereka memusuhi Islam? Kenapa mereka menentang Islam? Kenapa mereka membenci Islam? Hakikatnya kenapa? Allah menyebut sebab utama adalah zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Hakikatnya kerana mereka tidak ada pengetahuan. Mereka tak tahu. Itu hakikatnya. Walaupun kita kata takkanlah tak tahu, dah berapa lama duduk dengan berjirankan orang Islam, tetapi kita pun kadang-kadang kita tak kenal jiran kita. Kita sendiri yang lahir-lahir Islam, banyak tentang agama yang kita tak tahu. Orang Islam sendiri banyak tentang Islam yang dia tidak tahu. Maka sebab itu pengajaran yang keempat adalah, sebenarnya orang-orang yang kita sangka sebagai musuh Islam, sebenarnya mereka menjadi begitu. Kenapa? Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Allah menerangkan sebenarnya mereka tidak mengetahui. Maka bila manusia ni, apabila dia tak tahu sesuatu, maka dia akan bermusuh dengan benda tersebut.
Ada pepatah Arab menyebut an-nasu a'da'um bima jahilu. Manusia disanggup bermusuh dengan benda yang dia tidak tahu, dengan benda yang dia jahil. Dia sanggup jadi musuh sebab dia tidak mengetahui benda tersebut. Maka sebab itu, kadangkala kenapa Al-Quran suruh beri peluang berkali-kali beri peluang. Dah beri peluang, mereka langgar, mereka minta perlindungan, beri lagi peluang. Hakikatnya adalah pengajaran yang keempat, sebenarnya mereka tidak mengetahui. Lalu kalaulah orang yang bukan Islam tidak mengetahui, maka bagaimana kalaulah orang Islam tak mengetahui? Sebab itu kita nampak ramai orang Islam melakukan perkara-perkara yang dilarang. Sebahagiannya tahu benda tu tak boleh, tapi sebahagian besarnya tidak tahu, memang tidak tahu bahawa benda tersebut tak boleh. Benda tersebut adalah berdosa, benda tersebut adalah benda yang salah. Ramai sebenarnya tidak tahu. Sebab bukan ramai yang mana mengikuti pengajian-pengajian ilmu. Sebab itu, kalaulah bayangkan kita hari ini dah tiba pada siri 694 dan dah lebih daripada 3 tahun setengah ataupun hampir 4 tahun kita buat hayati Quran, dah sampai juz yang ke-10 pun. Tapi saya nak tanya, siapa di antara yang sedang menonton ini adalah kali pertama? Ada yang kali pertama. Walaupun kadang-kala kita rasa takkanlah dah sebarkan, dah war-warkan berkali-kali, dah buat hampir setiap hari, dah dekat 4 tahun, takkanlah tak ada orang yang tahu adanya tentang Al-Quran yang diajar setiap hari. Tapi memang ada orang tak tahu. Memang ada orang yang tak tahu. Sama juga sebenarnya, itulah contoh. Sama juga, kadang-kala kita dah rasa cakap berkali-kali pada keluarga kita tutup aurat, ataupun pada anak-anak kita sesuatu. Tapi kadang-kala bila kita cakap tu tak masuk, tak sampai ke hati. Dan itu umpama mereka tak tahu sebab tak sampai ke hati. Maka sebab itu, jangan pernah berhenti menegur, menyampaikan, mengajak, berdakwah dengan hikmah, kerana insya-Allah apabila tiba waktunya, maka mereka akan berubah. Sebab itu Al-Quran menyebut, kenapa perlu beri peluang berkali-kali kepada orang yang tidak beriman, walaupun mereka sampai menjadi musuh, mereka sampai melanggar perjanjian. Pengajaran yang keempat, Al-Quran sebut mudah, zalika bi annahum qaumul la ya'lamun, kerana sebenarnya mereka tidak mengetahui perkara tersebut. Mereka tak tahu. Sebab itu mereka jadi begitu. Lalu bagi lagi mereka peluang. Kalaulah mereka tetap tak nak beriman, tak mengapa. Tugas kita bukan nak memaksa. Kita pun bukannya boleh kontrol hati manusia. Pulangkan, kembalikan mereka ke tempat yang selamat, supaya kita boleh mengambil kembali kita punya jaminan keselamatan yang telah diberi kepada orang-orang musyrikin tersebut. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada jam 10 nanti akan ada kuliah duha buat yang berkelapangan. Dan pada malam nanti bersempena dengan 27 Rejab, yang mengikut sebahagian para ulama adalah tarikh Isra' Mi'raj. Maka pada 10 malam akan ada pembacaan buku Isra' Mi'raj, Al-Anwarul Bahiyah. Dan takkan sempat habis sebab buku tu panjang. Dan kita akan sambung pada jam 10 esok pagi. Lalu satu sesi pada 10 malam ini dan satu sesi pada 10 pagi esok, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, ayat yang ke-7, muka surat berikut 188 daripada surah yang ke-9 At-Taubah. Terima kasih kepada semua yang komen, yang bantu share, yang kongsi, yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.